Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you Encik Afiq kerana bersama dengan kami untuk sesi interview. Pengenalan. Boleh terangkan sikit pasal diri Encik Afiq, nama, pendidikan, latar belakang keluarga dan pengalaman kerja. Saya ikut yang soalan ni. Okey, bos. Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada student entrepreneurship Ya, betul. PAS 2234. Okay, UiTM ke apa ni? Bukan. IIC, bos. Islamic College. IIC. Oh, college Okay. Jadi terima kasih juga kepada saudara-saudari kerana memberi kepercayaan kepada saya lah untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman dan bisnes yang saya jalankan lah. Okay. Jadi untuk introduction ni, nama saya Muhammad Afiq Muhammad Nazri. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Dan lepas tu, sebelum tu saya sekolah dekat sekolah rendah, sekolah Sultan Ibrahim 1 Pasir Mas. Lepas tu sekolah menengah form 1, form 1 sampailah form 3 saya sekolah menengah yang sama, sekolah menengah Sultan Ibrahim 1. Lepas tu form 4 sampai form 5 saya sambung belajar dekat MRSM Kuala Berang. Dan selepas MRSM Kuala Berang saya sambung belajar lagi ke matrikulasi Kedah 1 tahun, dan selepas matrikulasi Kedah saya sambung pelajaran saya untuk bahagian ijazah ni lah, ijazah pengurusan hotel dan pelancongan dekat UiTM kampus Bandaraya Melaka selama 3 tahun. Jadi saya punya family background saya adalah family saya memang business juga. Okay, dia buat construction, ayah saya buat construction. Okay, dan saya punya working experience saya, memang saya daripada sekolah lagi saya suka menjual. Okay, saya memang suka menjual, suka buat bisnes. Macam-macam saya jual sebelum saya buat travel. Saya jual seluar, saya jual jersey, saya jual keropok, saya jual minum-minuman dekat college apa semua, dekat UiTM, dekat college matrikulasi Kedah pun saya memang jual banyak benda. Masa MSM lagi saya start menjual, dan daripada menjual itulah saya rasa macam saya enjoy dengan apa yang saya buat. So saya memang fully fokus dekat bisnes lah. Okay, dan masa saya dekat UiTM, sebelum pada UiTM lagi saya jadi ejen jualan daripada company orang lain lah. Saya jual first masa tu package melancong ke Langkawi. So saya start dengan package melancong Langkawi. Dia punya commission lebih kurang RM20 satu kepala masa tu. Masa saya student dekat matrikulasi Kedah, sebab Changlun tu dia dekat dengan Langkawi sebenarnya, lebih kurang setengah jam dah sampai Langkawi. Jadi saya ambil peluang tu untuk buat. Lepas tu saya buat benda tu lebih kurang dalam setahun, and then saya decide untuk sambung saya punya ijazah dekat UiTM Melaka. Lepas masa saya sambung ijazah tu, memang saya dah buat saya fokus dekat belajar dengan bisnes sekali lah. So saya fokus buat trip, and then masa semester 3 saya decide untuk buat company lah. Okay, saya buat company travel agency, dan daripada situ saya mula nampak dia punya peluang. Dan masa tu saya punya ayah bagi support dari segi orang kata dia punya pengalaman lah, sebab dia orang lama walaupun dia tak ada dalam bidang travel industry, tapi dia ada kawan-kawan yang ramai yang boleh mendapatkan connection yang saya perlukan lah. Okay, jadi berkenaan dengan company pula. Okay, company ni dia asal dia, nama dia kita ambil daripada Buluh Mas Travel, dan masa saya habis belajar saya rebrand balik nama tu jadi Bahtera Kembara Holidays. Okay, kenapa saya pilih nama tu instead of nama lain? Okay, masa tu Bahtera tu dia merujuk kepada satu benda, satu kapal yang besar, dan Bahtera Kembara tu adalah kembara lah, kita mengembara lah.
Lepas tu holiday tu memang nama yang diperlukan untuk meluluskan nama dalam travel industry. Okay, dia sama ada kalau korang perasan, dia ada travel and tours, dia ada holidays, Ya. dia ada vacation. Okay, so nama-nama tu dia bukan suka-suka hati boleh letak. Dia sebenarnya dia adalah satu keperluan untuk menunjukkan company tu adalah company travel agency yang menyediakan aktiviti. Dia macam trademark lah. Dia macam trademark. Yes. Betul. Dia tak boleh nak letak macam Bahtera Kembara Empire, dia tak boleh. Dia nak kena ada Bahtera Kembara Holidays Travel and Tour ke, ataupun Bahtera Kembara Holiday saja, ataupun Bahtera Kembara Travel and Tour. Dia kena macam tu, ataupun vacation. Dia tak boleh tak ada benda tu. Jadi itu adalah nama dia lah. Dan kenapa dari segi pemilihan untuk orang panggil apa, logo tu, kalau korang perasan macam ada flight, lepas tu ada kapal. So kapal tu memang merujuk kepada Bahtera lah. Okay, Bahtera. Dan daripada logo tu sendiri pun sebenarnya kita boleh tengok, saya macam kita nak conquer lah, macam menunjukkan yang Bahtera ni dia boleh lalu ikut laut, dan ada logo kapal terbang tu dia boleh ikut darat, dan kembara tu merujuk kembara tu merujuk ke darat, Bahtera tu merujuk kepada laut, dan flight itu kapal terbang tu merujuk kepada atas lah, macam airplane lah. Dia macam tu. So kita cover 3 lah. Itu pada waktu tu lah saya pilih nama tu. Tapi bila saya tengok balik kan, macam kenapa aku buat macam ni? Kenapa saya pilih nama macam tu kan? Tapi yelah, kita pada waktu tu itu pemikiran saya lah. Itu pemikiran saya. Okey, dan pengalaman saya punya kerja dalam travel industry ni, saya bermula masa umur 20, yang fokus saya betul-betul saya ambil belajar 22 tahun, dan sekarang ni saya dah umur 30 tahun. Okey, jadi dah 8 tahun lah saya ada dalam industri pelancongan ni, alhamdulillah. Apa lagi nak tahu ni? Encik Encik Afiq boleh terangkan sejarah penubuhan syarikat? Sejarah penubuhan syarikat tu yang tadilah yang saya cerita tadi. So Encik Afiq boleh bagi tahu tak berkenaan dengan vision mission yang Encik ada lah? Vision mission saya yang untuk travel company ni, kita nak jadi satu travel agency yang menyediakan package mampu milik. Kalau AirAsia, kita rasa kita baca everyone can fly. So kita nak everyone can travel. So kita punya mission macam tu, dan melahirkan usahawan-usahawan untuk membantu usahawan di bawah kendalian Bahtera Kembara Holidays. Okey, seperti yang mana tahu, Akmal adalah salah seorang ejen jualan di bawah Bahtera Kembara Holidays. Jadi memang saya sangat memfokuskan kepada pembangunan ejen-ejen, di mana saya ada satu asbab ataupun satu asbab untuk saya terus buat travel agency ni. Kalau tak ada ejen, saya mungkin dah tak buat kot, kalau tak ada ejen. Tapi disebabkan ada ejen ni, walaupun kita dah tutup almost 2 tahun, tapi kita still lagi operate atas dasar kesian dekat ejen-ejen yang stay lama, yang masih lagi loyal, yang masih lagi bersemangat. That's why saya masih lagi teruskan dengan matlamat yang sama, mission yang sama. Kita nak lahirkan lebih ramai usahawan-usahawan yang mampu menjana pendapatan at least 1,000 sebulan. Dan kita cuba support lah peluang-peluang pekerjaan dalam industri pelancongan ni, insyaAllah. Okay. Lagi? Ada lagi tak soalan dia? Apakah jenis bisnes yang Encik Afiq jalankan? Maksudnya company tu. Maksudnya Encik Afiq menjalankan perniagaan ni sebagai partnership ke, perseorangan ke? Kita syarikat Senin Berhad, memang kita ada BOD. Kita memang ada BOD, Board of Director. Kita ada 3 orang. Itu saya punya parent lah. Saya tak masukkan orang luar. Parent saya tu dia just sleeping partner lah.
Maknanya dia just ada je dalam company tu, sekadar ada. Dia tak boleh nak ada seorang. Bila kita buat Senin Berhad ni, dia tak boleh nak ada seorang. Dia at least kena ada 2 orang. 2 orang ke 3 orang ke board of director. Tapi untuk pemegang saham saya yang paling banyak lah. Lagi soalan yang seterusnya, Okay, next. Dah boleh next. company primary activity Okey Cik, Cik Iqbal, saya akan teruskan nama saya Fabian. Saya akan Okey, saya akan tanya beberapa soalan. Adakah Bahtera Kembara Holidays start daripada bawah? memang Bahtera Kembara Holiday start daripada bawah. Kalau ejen-ejen mungkin dia tahu kita pernah share gambar di mana office saya bermula daripada office kecil je, luas dia lebih kurang dalam 10 kali 10 kali 10 ke 10 kali 10 kaki saja. Masa tu kita terpaksa kena ambil office orang lain kat tepi sebabnya travel tourism punya orang nak datang melawat. Jadi kita terpaksa kena berlakon dekat kedai sebelah yang cakap ini adalah office kita juga. Jadi memang saya start daripada bawah, tak ada bantuan daripada parent, sama ada daripada cash daripada parent ataupun bantuan apa-apa saja daripada parent lah. Tapi dari segi networking untuk meneruskan, orang kata pada awalnya untuk meneruskan nama. Okey, parents saya ada bawa juga nama Bahtera Kembara Holidays ni untuk kenalkan kepada orang-orang lain. Dari segi itu je lah parents saya support. Sebab kita memang bila kita sebut bisnes dengan umur kita yang sangat muda masa tu 22 tahun, kita tak ada connection yang kuat. Okay, kita tak ada connection yang kuat, kita tak ada kawan-kawan ataupun circle-circle yang mampu untuk travel. Okay, saya just fokus masa tu, saya just fokus untuk pelancongan dalam negara sahaja, untuk student-student UiTM, UU yang memerlukan trip lah. Kalau contoh macam saya duduk dekat UiTM dulu, saya fokuskan kepada fakulti-fakulti yang nak buat lawatan sambil belajar. Okey, contoh macam fakulti saya sendiri pun memang setahun sekali, setiap satu sem dia akan ada lawatan sambil belajar pergi ke mana-mana tempat lah untuk melihat sendiri dan untuk memberi peluang sendiri macam mana, untuk memberi peluang kepada pelajar macam mana cara untuk urus trip. So benda-benda macam tu, macam gambar ke semua, kalau saya cari mungkin ada lagi lah kot, ada lagi tapi tak tahu nak cari kat mana. Tapi memang kita mula daripada scratch. Bermula daripada office yang kecil sahaja, dan staff pun masa saya habis belajar praktikal, saya ambil seorang student praktikal. Student praktikal tu, so saya habis belajar, dia masuk praktikal. So dia praktikal 6 bulan, lepas tu saya serap dia masuk jadi staff. Daripada staff seorang jadi 2, jadi 3, jadi 4, sampailah kita operate 3 tahun, 2 tahun lebih kita operate, dan saya decide untuk pindah kepada office yang sekarang kita duduk lah, yang berkeluasan lebih kurang dalam 20 kaki darab 60 kaki persegi. So sekarang ni kita ada office yang sangat selesa, dan kita pernah sebelum daripada COVID, kita pernah ada staff seramai 15 orang dalam office tersebut. Soalan seterusnya, berapa modal untuk Cik mulakan, maksudnya berapa modal untuk Cik buka Bahtera Kembara ni? Pada waktu tu, nasib saya agak baik sikit. Sebabnya masa saya mula-mula nak apply lesen dengan Kementerian Pelancongan Malaysia, dia bekukan dengan yang ni nak kena rekod kan? Sebab kalau secara jujur dia agak ada political sikit lah. Masa saya nak apply tu dia bekukan. Lepas tu saya bagi tahu dekat setiausaha syarikat yang kita nak buka travel agency. Lepas tu dia kata kita perlukan 250,000 paid up capital untuk start benda tu. Lepas tu bila kita nak apply, dia bekukan sebabnya ramai travel agency yang
yang dormant, yang tak bergerak. Dia ada nama tapi dia tak bergerak. Jadi lepas dia buka tu, terus kita slot in, so senang untuk kita punya lesen lulus lah. Jadi bila lesen lulus tu, saya memang tak ada duit sebanyak tu pada waktu itu, sebab saya pun baru habis belajar apa semua benda, dan kita bagi tahu dekat previous setiausaha syarikat boleh tak adjust supaya on paper sahaja. Faham. Kita buat on paper sahaja benda tu. Okay, sebab sekarang ni macam-macam kita boleh buat kan. Yes. Lepas tu, walaupun padat capital tu masa tu tak adalah seketat macam sekarang. Dia tak perlu tengok pun dalam akaun ada 250,000, tak perlu pun, just on paper sahaja. Dia pandailah dia orang buat macam mana. Jadi just submit je benda tu. Lepas tu duduk lebih kurang dalam 4-5 bulan, kita dah keluar lesen. So kita terus boleh operasi lah. Sebenarnya ramai je travel agency yang beroperasi tak ada lesen, yang memang dia dah buat profit gila-gila banyak tapi dia orang tak ada lesen. Memang ramai je. Memang ramai je. Cuma kantoi tak kantoi je lah. Kalau kantoi nasib lah, kalau tak kantoi alhamdulillah lah. Kan? Sebab kita menyalahi dari segi undang-undang, tapi kita tak menyalahi dari segi kita punya usaha. Tetap kita tak tipu orang, kita buat terbaik, kita bagi servis yang baik kepada orang. Cuma dari segi undang-undang Malaysia tu, kita tak ada lesen lah, kita nak jual. Bagi saya tak ada masalah. Okay, sebabnya nak dapatkan satu lesen tu kita kena habiskan duit yang banyak. So bisnes tak ke mana lagi, tapi duit dah habis banyak. So buat je dulu, lepas tu dapatkan lesen. Macam tu je lah. Okay, untuk next untuk Fabri ada soalan lagi? Tadi lepas pada Nadia. Saya Nadila, last question right? Oh, lupa. Ya, betul. Okay, so untuk soalan saya lah, so saya nak tanya Encik Afiq Iqbal. So apa planning Encik Afiq Iqbal untuk bisnes, maksudnya untuk masa hadapan bisnes Encik Afiq? Apa planning dia? Okay, saya punya plan, saya nak ramaikan, sebab saya punya matlamat, mission saya adalah nak melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan yang mampu menjana pendapatan dari segi apa yang saya telah jalankan, bisnes yang saya jalankan. Kalau saya nak ada staff seramai 1,000 orang, memang saya tak mampu untuk providekan orang kata logistik apa semua dekat office. So memang kita punya planning, kita nak lahirkan lebih ramai usahawan. Kalau boleh saya nak lahirkan 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang. Dan sebelum ni memang kita ada ejen lebih kurang dalam 1,000 orang lebih ejen sebelum pada PKP. Lepas tu ejen semua dah lama dah PKP, so diorang dah cari dia punya hala sendirilah, jalan dia orang sendiri. Jadi sekarang kita tengah fight lagi untuk lahirkan balik ejen-ejen yang seperti dulu. Maknanya itu adalah sebenarnya part of marketing plan juga sebenarnya. Okay, contoh sekarang ni kalau kita nak jadi founder ataupun kita nak buat bisnes apa saja pun, semua orang boleh buat bisnes apa kita nak buat, tapi adakah awak ada kekuatan untuk penetrate the market? Okay, adakah awak ada kekuatan tim yang cukup untuk promote awak punya package? So kalau dari segi macam mana saya nak increase saya punya profit, macam mana saya nak continue saya punya business sekarang ni, tak lain tak bukan memang kita kena bina team lah. Have a big team untuk carry nama ni, nama Bahtera Kembara Holidays. Kalau anda kata korang search je Bahtera Kembara Holidays dekat IG ke dekat Facebook ke, memang korang akan nampak banyak Bahtera Kembara Holiday, Eva, Bahtera Kembara Holiday, ni sekian-sekian orang. Sebab memang kita fokuskan pembangunan ejen, maknanya kita fokuskan untuk bantu ejen buat duit. So itu adalah matlamat utama saya lah sebenarnya. Sebabnya bila kita bantu orang untuk kaya ataupun bantu orang untuk buat pendapatan, contoh setiap ejen dia kita buat sharing profit. Contoh package tu harga RM500, so ejen dapat RM50, automatik kita dah tahu dah company akan dapat separuh. So kalau ejen dapat RM50, company akan dapat RM50. So saya kena bantu kalau saya nak saya punya company keuntungan 100,000 sebulan, which means saya kena bantu 100 orang ejen untuk dapatkan dia punya income 1,000 sebulan setiap seorang.
So kalau saya dapat bantu ejen 1,000 seorang seramai 1,000 seorang sebulan, seramai 100 orang, which means saya dah hit saya punya target. So itu adalah part of saya punya marketing lah. Alright. So the next question. Apakah cabaran Encik Afiq sebagai usahawan ataupun cakap owner lah untuk syarikat Encik Afiq untuk tackle satu-satu masalah, problems? Dia cabaran dalam bisnes ni sebenarnya banyak. Cabaran dari segi bisnes, pertama sekali kita dengan tim lah. Tim pengurusan ataupun siapa yang duduk dalam company itu sendiri. Okay, walaupun kita ada ilmu yang banyak ataupun kita ada kemahiran yang banyak, kita tak akan mampu buat sendiri. Tapi kita perlukan tim, orang panggil A-team. A-team ni maknanya kalau admin, kita nak admin yang pandai. Kalau bahagian sale, kita nak sale yang bagus, handle customer, buat customer service, cakap dengan customer elok-elok. Lepas tu kalau kita nak ada admin yang respon ke agent ataupun customer yang cepat. Okey, jadi itu adalah halangan utama bagi saya lah. Kalau anda kata saya ada A-team, saya ada admin yang bagus, bukan admin sekarang tak bagus, admin sekarang dah bagus, tapi orang kata bukan A-team. A-team adalah kumpulan yang perfect lah, maknanya semua benda dia tahu. Jadi benda tu menjadi satu cabaran yang besar lah. Jadi kita tak boleh nak pergi laju. Walaupun saya pernah pergi laju sebelum ni, tapi disebabkan kekurangan tim ataupun tenaga mahir, kita tak boleh nak pergi laju. Itu adalah kekangan utama. Kalau saya dapat A-team, insya-Allah kita akan boleh pergi laju lah. Tak kira lah dari segi nak rekrutmen ejen baru, nak buat sale dan sebagainya. Alright. For the last question daripada saya, CSR ataupun Corporate Social Responsibility yang company Encik Afiq telah buat, sebagai contoh sumbangan atau ada sting lah Encik Afiq buat, company Encik Afiq buat. Saya kalau dari segi CSR tu, kalau sebelum ni kita pernah kita pernah buat program-program dekat rumah anak yatim, dan kita pernah buat program-program bersih pantai sebab kita more related dengan tempat pelancongan kan. So sebelum ni kita pernah buat bersih pantai dekat Morib, dekat Morib Selangor, Kuala Selangor ke mana. So kita pernah buat dekat sana sebelum PKP sebelum ni. So antara CSR yang kita pernah buat itulah. Lepas tu CSR yang lain kita buat adalah kita bantu anak-anak yatim yang dekat yang dekat Thailand. Sebab kita ada trip Thailand almost setiap bulan, 2 kali sebulan. So daripada derma-derma yang diberikan oleh kita punya guest tu, kita kumpulkan dana tu dan kita akan bagi kepada anak-anak yatim yang ada dekat sana. Alright, faham. Itu memang every month kita buat lah. Tapi kita tak ada tunjuk-tunjuk dekat sosial media ataupun mana-mana tempat lah. Cukup untuk kita je lah tahu. Okay. So, Nadira, your part? Okay, Encik Iqbal, untuk konklusi kita nak tahu, nak Encik Iqbal kongsikan perkara yang positif dan negatif dalam bisnes ni. Perkara yang positif dan negatif maksud macam mana? Maksudnya macam kelebihan dan kekurangan dalam bisnes ni, macam itulah. Okay, kalau tanya saya tentang kelebihan dengan kekurangan, dia cabaran lah. Cabaran kan. Sebab sekarang saya ada buat satu bisnes lain, sebagai orang kata, saya ada buat satu bisnes lain iaitu produk. Okay. Antara produk dengan travel agency ni, kalau sebelum ni kita tak nampak sangat dia punya challenge ataupun cabarannya. Tapi bila saya buat produk dengan travel agency ni, satu kelebihan travel agency adalah kita tidak perlukan modal yang besar untuk jalankan satu-satu trip. Okay, contoh dia macam, contoh kalau kita nak buat trip pergi ke Indonesia, kita boleh create package tu without guna money pun.
tanpa guna duit pun. Okay, kita just create semua. Kalau orang nak pergi, orang deposit dulu dekat kita. So duit deposit orang tu kita buat bayar hotel. Okay, kita buat bayar deposit dekat sana. Lepas tu sebelum orang nak pergi, dia kena bayar full payment. Sebulan sebelum orang nak pergi, dia kena bayar full payment, which mean kita still lagi tak pakai duit kita. Okay, sebab orang tu nak pergi sebulan lagi, kita dah ambil dah duit orang. Jadi bagi saya itu adalah satu benda yang okey. Tapi macam saya sekarang, saya buat produk, saya ada jual produk. So bila saya nak jual produk tu, saya kena restock dulu daripada HQ. So saya kena keluarkan duit yang sangat banyak untuk dapatkan stok daripada HQ. Dan ejen-ejen saya memerlukan produk tu juga. Jadi ejen tak bayar lagi dekat saya, tapi saya dah kena ada ready produk tu. Jadi kalau produk macam itulah dia punya challenge. Jadi saya nampak travel agency punya sektor, dia tak ada benda tu. So itu adalah satu kelebihan di mana tak ada duit pun sebenarnya kita boleh buat travel package. Kalau produk tak ada duit, kita tak boleh nak restock. Dan kekurangan juga untuk travel agency ni adalah dari segi kekosongan dengan perubahan harga tiket semasa flight. Okey, contoh dia, kurangan dia apabila kita buat, contohlah saya ambil satu bas pergi ke Hat Yai. Okey, pergi ke Hat Yai satu bas. Bas tu dia ada 40 seat. So setiap tarikh dia banyak kekangan dia adalah dari segi availability room. Okey, contoh kalau satu tarikh kita nak keluarkan 10 bas di mana 400 orang. So dia memerlukan manpower yang ramai. Kita nak kena ada 10 orang tour leader, kita nak ada 10 orang tour guide, kita nak kena ada 200 bilik hotel. Jadi satu-satu hotel tu dia tak ada sampai 200 bilik hotel. Mungkin dia ada 50 bilik, 60 bilik, 70 bilik. Jadi itu adalah satu kekangan juga bagi saya lah, travel agency, di mana kadang-kadang kita tak boleh nak buka terus bilik tu. Compare macam produk, kalau anda kata produk kita laju, so kita restock lah banyak-banyak. Tambahlah restock banyak-banyak, tambah restock banyak-banyak. Dia tak ada unlimited lah. Kalau macam travel ni, dia tak boleh nak buat unlimited sebabnya dia melibatkan banyak perkara, banyak item. Okay, macam saya cakap tadi, kalau contoh satu tempat tu kita melibatkan dengan tour guide, kita melibatkan dengan hotel, kita melibatkan dengan transport. Contoh yang macam saya baru nak deal tadi, ada customer saya cari bas double decker punya bas yang 2 tingkat dalam Malaysia tak banyak. Jadi apabila orang nak pakai, kita nak cari demand ada, kita nak cari tu bas dah tak ada, bas dah habis. So kita tak boleh nak buat bisnes. Sebab bas tu kalau dah ada 10 biji je lah. Dia takkan jadi 10 biji jadi 12 biji on the spot macam tu, tak boleh. Itu adalah salah satu kekurangan lah dari segi, orang kata challenge lah dari segi travel agency. Okey, Terima Encik kasih, Afiq. Encik. So tu je soalan yang kami untuk tanya Encik Afiq. So terima kasih banyak-banyak dekat Encik Afiq kerana luangkan masa dengan kami. So untuk yang paling penting lah, kami nak minta maaf lah dekat Encik Afiq sebab kami menghabiskan masa Encik Afiq dengan, patutnya waktu malam ni adalah Encik Afiq bersama keluarga Encik Afiq. So kami minta maaf lah dekat situ. Dan satu lagi, saya minta maaf juga sebab kami tak boleh tanya terlalu banyak soalan sebab kami ada time yang limit bila kita guna recording Zoom ni. So saya pun dah stop recording.